Basuh tu isyarat kepada kotor lah. Isyarat kepada kotor. Yang kita masuk dalam neraka ni apa? Sebab kotor. Sebab dalam syurga tidak layak dengan hak kotor tu. Dia kena cuci baru sesuai dengan syurga. Hak layak dengan hak kotor tu neraka. Lepas pada tu air. Sebab apa air? Sebab isyarat kepada api. Lawan dia tu api. Api neraka itu akibatnya. Jadi air kan, kalau api tu kalau kita jiru air, curah air, mapuh api. Maka begitulah. Ini semua simbolik belaka tu. Dalam makna ibadat yang kita buat tu kalau kita tahu. Tapi kalau kita tak tahu, kita kata, oh dia basuh ujung-ujung anggota lagu tu. Basuh macam main gitu. Kalau orang kafir tanya kita pun, kalau kita tak mengaji boleh jadi tak boleh royak. Kalau kita boleh royak gitu pada dia, boleh jadi mikir sangat. Kita sendiri pun berasa, ialah kita berjanji dengan Tuhan, basuh sekali, cuci dia ni Tuhan, tak saya dah buat ni, tak saya dah buat dengan tangan ni, benda-benda tak molek. Tak saya dah. Kita bertaubat, janji dengan tu. Sekali lagi basuh, 3 kali basuh, janji benar tu. Lepas tu kalau nak buat pula, telinga pula gitu juga, mata pula gitu juga, kaki pula gitu juga, mudah nak faham. Mana kita berjanji dengan Tuhan, tiba-tiba kalau kita buat juga, kita rasa malu. Kalau kita dengan sedar kita buat tu, ni kita bertaubat, kita nak buat pula, kita jadi malu. Janji dah tadi, jadi mungkin janji benar kita tak boleh pegang janji. Jadi berasa malu. Itu maksud, itu makna fa'ahsanal wudu, mengelokkan wudu. Di samping ialah jaga hak lain-lain lah. Ahsanal wudu, jaga hak lain-lain lah. Jaga rukun dia, sunat dia, gapo tu jaga belaka. Wa atal masjid, pergi ke masjid. Lepas tu tak ada maksud lain nak pergi sembahyang. Apa takut-takut ada juga orang pergi masjid ni maksud lain. Kalau maksud lain tak boleh lah, sebab tak boleh. Tak boleh lah. Ada maksud lain. Maksud tu luah lah. Luah lah maksud lain tu. Kita sendiri tahu lah maksud. Ini isyarat dia jaga dulu lagi supaya kita pergi ke masjid tu biar ikhlas molek. Jangan tidak ikhlas. Jangan ada kepentingan duniawi. Jangan ada. Tidak ada yang mendorong dia pergi, melainkan nak sembahyang. Tak ada lain. Ikhlas kerana tu. Kalau lagu tu tidak ada satu langkah pun hak dia langkah. Setiap langkah naik satu darjah. Setiap langkah naik gugur satu dosa dia. Sehingga masuk ke dalam masjid. Mak Sani tu tengah jalan. Bila masuk ke dalam masjid, dikira dia tu dalam sembahyang. Supaya dalam sembahyang dah. Maknanya pahala lah. Selagi sembahyang tu lah ia menahan dia. Dia tak pergi ke lain. Bapa tak pergi ke lain sebab nak sembahyang lah. Maka dia kira dia tu dalam sembahyang. Dan kalau dia dengan keadaan tu, malaikat-malaikat ni beristighfar untuk dia. Yusalluna, berselawat. Asal maknanya berselawat. Tapi kalau selawat malaikat untuk kita, dia panggil istighfar. Kalau malaikat selawat kepada kita. Apa dia kata? Selagi dia duduk di tempat dia tu, di tempat dia, dia bersemayam tu, malaikat duduk kata Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Itulah yang mereka duduk doa. Kalau kita doa Allahumma ghfirli, kita kata dah Allahumma arhamni, Allahumma tub alayya, kita kata kita ni siapa? Beratus kali dah taubat dengan Tuhan, minta ampun, buat pula. Boleh jadi Tuhan tak terima, kita kotor, kita tak bersih, kita kecak tak betul dengan dia. Boleh jadi Tuhan tak terima. Tapi kalau malaikat kan dia tak ada dosa, kalau tak ada dosa ni Tuhan terima selalu. Maknanya kelebihan ni baru kita dapat bila kita pergi ke masjid. Apabila kita pergi ke masjid baru dapat. Doa malaikat tu penting. Sebab apa? Kalau kita boleh jadi Tuhan tak terima, ataupun kalau terima pun diampunnya sebahagian saja, tak ampun habis, tak padan nak ampun dia ni semua sekali. Misalnya kita kata kemungkinan tu banyak. Tapi kalau malaikat, dia maksum, dia tidak melakukan dosa.
dia duduk beristighfar. Jadi makna kira-kiranya Tuhan terima belaka. Itu caranya. Ada kalanya kita ni tidak kerana kita Tuhan terima, kerana orang lain. Kerana orang lain. Sebab itu ya ada faedah tu. Pas mati kau doa tu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Mana ada faedah lah. Doa istighfar untuk orang sudah mati. Boleh jadi dia sendiri tak terhapus dengan dia, orang lain terhapus. Boleh jadi. Kita tak tahu tu. Tapi ma lam yu'dhifi, selagi dia tidak menyakiti, mengganggu orang duduk di tempat dia. Selagi tidak mengganggu, menyakiti. Ganggu ni lagu mana? Mengganggu ni mengikut setengah-setengah ulama lah. Dia kata kalau kita tahu dah masjid tu, orang tu memang dia duduk situ semua. Duduk situ. Kita tahu dah. Dia mari awal semua sekarang. Dah dalam keadaan kita tahu tu, dia mari lewat sikit hari tu, kita pergi duduk tempat tu. Tu termasuk dalam menyakiti juga. Jangan lagu tu. Tunggu dia dulu. Kecuali kalau dia tidak mari, bolehlah. Kalau sudah biasa benar, kita tahu benar dah dia, memang tidak ada khusus masjid ni untuk satu-satu orang, tak ada khusus. Tak ada khusus. Tetapi ini dari segi budi bicara lah, budi bicara, budi bahasa, orang kata adab agama, dia kena jaga. Satu. Yang keduanya, lakoh orang. Lakoh. Orang duduk kita lakoh. Tempat kita ni wujud dah, alhamdulillah. Orang kita ni Tuhan buat banyak, dia perangai dia ni lembut, asal lagi lembut. Cuba pergi negeri Arab ni, cuba pergi alah kau negeri hok kasar-kasar, alik Pakistan, kau alik mana, kau Afghanistan, kasar cara dia. Bukan kepala ni, kocok kepala kita ni, lakoh jak pergi depan, tak cara kita duduk lakoh. Lakoh. Jadi menyakiti. Kadang-kadang orang tu ni di luar, nak cerita luar, tempat kita alhamdulillah tak berlaku, sebab ini mungkin kesan daripada pengajaran yang halus lah, lembut. Jadi ada kesan dia. Kalau kita pergi setengah-setengah negeri, kita tak bakal ke piah. Dia pergi bubuh piah datang kepala kita. Derah pula tu bubuh tu. Derah pula tu. Kita buat kadang-kadang piah tu dia buat dengan jenis macam apa ni kita kata, daripada apa ni orang buat tikar tu apa ni jenis daun tu, dia mengkuang apa nak, dia buat daripada tu cuma dah piah tu kita lega dah daki lama, dia letak atas kepala kita. Baik dalam kita ada piah tu, kita kata letak semacam ni kerana jahil lah, kerana jahil. Dia ingatnya kalau pakai piah tu ada kelebihan lah, mana tak kira dah lagu mana cemar pun, kerana jahil. Ini banyak berlaku, di luar negeri banyak berlaku. Itu menyakiti lah tu, menyakiti. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiganya menyakiti lagu mana? Menyakiti malaikat. Menyakiti malaikat ni lagu mana? Kita duduk dalam keadaan berhadas. Sebab malaikat dia tak suka. Tak suka. Hak moleknya kita dalam keadaan suci, ada air sembahyang. Terutamanya ketika tunggu sembahyang. Antara tunggu sembahyang. Kalau tidak, tak apa. Tak apa. Maknanya hak dapat saat ni doa saat ni hak dapat doa saat ni, kalau selagi kita tidak mengganggu dia, menyakiti dia, di antara hak menyakiti dia nya apa dia? Kita tak ada air sembahyang. Tak ada air sembahyang. Terutamanya dalam menunggu sembahyang. Kita tak dapatlah ni doa ni. Tidak salah, tidak dosa, bukan dosa, tak ada air sembahyang duduk dalam masjid tidak dosa. Tak dapat ni. Sebab dia makhluk yang sangat halus, sangat seni, suci. Ya kita tak faham, tak nampak tu pun dia. Dia berasa. Itu makna menyakiti. Lagi makna menyakiti, maka wadiyah.
pakai body ya.